that. So and then kita pergi kepada PC relative. Okay, for PC relative ni biasanya kita gunakan untuk conditional branches. Okay. So kita kena ingat conditional branches macam branch equal, branch not equal. Kita tahu. Sorry. BNE. Okay, branch not equal tu kita tahu dia dekat dalam I format. Tapi dalam I format tu dia ada macam-macam jenis addressing kita panggil. Okay, so this is one of them. Bila kita gunakan branches, kita kata mode addressing dia adalah jenis PC relative addressing. Bermaksud kita kena guna alamat dalam PC tu. Okay, kita kena gunakan alamat dalam PC ataupun kata program counter that stores the address of a next instruction to be fetched. Okay, so any addressing akan effect kepada program counter kita. So that's why nama mode ni adalah PC relative addressing. So dalam PC relative addressing, the offset value ataupun kita kata immediate tu can be an immediate value or an interpreted label value. Okay, so most of the time bila kita buat branching, kita akan suruh dia jump kepada serta-serta label kan. So you have to convert the label into an offset ataupun an immediate value. So the effective address is the sum of the program counter and offset value in the instruction. So the effective address will determine the branch target. Okay. So maknanya berapa kali branch tu akan pergi ke mana. Dia kata macam tu. Target dia tu kat mana dia nak pergi. Okay. So PC relative addressing implement position independent code. Bermaksud dia bergantung kepada jenis MIPS code kita. Okay, bergantung kepada MIPS code yang kita translate tu. So banyak tu lah dia punya kita kata, so banyak tu lah kita akan jump lah. Okay, so only a small offset is adequate for shorter loops. Okay, kenapa kita gunakan PC relative adalah disebabkan bila kita gunakan dalam loop, loop tu dia tak akan pergi jauh daripada mana-mana tempat lain lah. Okay. So that's why kita panggil dia sebagai PC relative addressing. So consider the following example. Branch equal 0. Kita kata macam tu. So branch equal 0 ataupun kita boleh buat ini complement to branch equal register T0, register 0 and then string n. Macam tu. Okay. So bila dia buat kalau dia buat command macam ni, okay, MIPS code akan translate jadi macam ni juga. Okay, branch equal T00 string n lah. Okay, so T0 kita akan jadi awak punya kita panggil source. Okay, kena tengok kan. Apa yang dia buat? Bila branch register yang paling kiri tu dah tak jadi destination, dia dah jadi source. Disebabkan apa yang kita kena buat adalah kita nak compare between two value. So in this case, the value inside T0 and also the value inside register 0. Bermaksud adakah konten dalam T0 ni sama dengan adakah konten dalam T0 ni adalah sama dengan 0? Kalau dia sama, branch taken, kita jump ke string n punya label. Dia kata macam tu. So in this case, T0 is your RS. Okay, T0 is your RS. And then register 0 is your RT. Register 0 is your RT. Macam tu. So and then kita punya offset dia apa? Tu. Offset kita berapa? So offset kita ni adalah kita punya string n. Okay, so kita tak tahu. Kita nak jump berapa kali. Kalau tengok dalam satu line ni je, kita takkan tahu. Okay, awak takkan tahu berapa banyak kita nak kena jump. So, we need to see the whole segment. Dekat mana string n tu? Okay, so, tengok dekat dalam example table 81. Okay, table 81,
Ini PC address untuk PC, awak letak kat situ address untuk PC. So dia punya address PC start daripada 004 0024, instruction ni macam biasa. Kemudian bila dia pergi PC ni pergi pada 004 0028, dia ada branch equal 0 T0 string n. Yang tu kan. So bila string n, bila string n, so kita akan nampak dekat situ string n tu dekat mana? String n tu pada sini 004 0034. Bermaksud kita kena jam berapa kali? Kita kena jam sekali, dua kali, tiga kali. Macam tu. Bermaksud 3 instruction from the next instruction, from the current instruction, you have to jump. Okay, you have to offset sebagai dia punya effective address. Okay, so in this case, kalau kita tengok kat sini, katakan current PC kita adalah 004 0028. So kalau lah kita nak pergi kepada string n, kita kena jump 3 kali. So 3 darab dengan 4 bermaksud 12. Okay, offset kita adalah 12. Ataupun kita kata dalam hexadesimal 12 tu adalah C. So 0x000000c. Kita kata yang tu kan. And then tambahkan dengan 004 0028. So kita boleh dapat 28 tambah dengan C. Kita katakan macam tu. Okay, 28 tambah dengan C. Awak akan dapat, okay, 8 tambah dengan 12. Awak akan dapat 20. Kita kata macam tu. So 20 tolak dengan 16, awak akan dapat 4. So 4 carry 1 dalam hexadesimal. And then 1 tambah dengan 2, awak akan dapat 3. So yang lain semua akan jadi 00004000. So this is your effective address. 0040034. So PC akan simpan the effective address dan dia terus akan jump dekat sini nanti. So this is what we meant as PC relative addressing. Kenapa kita kata relative? Dia refer kepada PC dan kemudian daripada PC, current PC tu dia akan offsetkan. Dia tambahkan offset to jump. Okay. So like I said, bila kita gunakan BEQZ, dia sebenarnya subset kepada branch mix. So dia dalam QT-SPIM tu nanti dia akan convert balik BEQZ tu kepada BEQ register T0, register kosong dengan string N. Okay, string N. Okay, so inilah rupanya. Okay, inilah rupanya dalam figure 84 tu. Kalau tengok kat situ, bila dia buat BEQZ, dia akan terus convert jadi BEQ T0 register 0 dengan string N. Okay, so kalau dekat sini, let me check back again. Branch equal. Okay, RS adakah sama dengan RT? Dia kata macam tu So kita boleh cakap, okay, so this is your T0 is your RS, register 0 is your RT. Kemudian string N kita adalah kita punya immediate. Okay, immediate. So provided that you don't have any kita panggil segment code. Okay, segment, code segment. Kalau dia tak bagi any code segment macam ni, awak tak akan boleh kira sebenarnya awak punya immediate tu. So bila dia bagi coding macam ni, awak kena tahu dia punya segment code dia tu kat mana string N tu nanti. Dia kata macam tu. So, yang ni dia dah terus kirakan untuk awak. Selalunya MIPS code akan terus kirakan ataupun kita kata QT-SPIM akan terus kirakan berapa banyak dia kena offset. So, tadi dia kata kita kena jump 3 instruction to get to the string N. So, dekat sini, dekat sini immediate akan simpan 3. Immediate akan simpan 3. Tadi saya kira 3 darab dengan 4 kan? Okay. So, belum. Sebenarnya dalam prosesor belum lagi darab dengan 4. Masa tu dekat dalam instruction dia cuma kata, okay, kalau saya nak kena jump pada string N, saya kena kira berapa banyak instruction saya kena branch. Atau berapa banyak instruction saya kena lompat. So, dekat situ, dekat segmen atas,
Tengok sini, string, kita punya current instruction adalah di sini. String N kan? So, kita akan jump 1, 2, 3. So, dekat sini, kita akan simpan 3. Kita akan simpan 3. So, 3 tu kita convert daripada binary. 3 tu adalah 1, 1. 1, 1. So, that's why dekat atas, nampak kat sini. 1, 1 tu, awak letak dia base tu, macam tu. Baru awak faham. Okay. So, offset tu dalam bentuk base tu 1, 1. Okay. So, saya pergi balik bawah. Macam ni. Okay, tengok balik. PEQ ni, dia kata 4 hex. Macam tu 4 hex. So, bila kita 4 hex, kita tukar dia dalam bentuk binary, dia akan jadi 00, 01, 00. Kemudian T0 kita adalah 8. RT kita adalah 0. Okay. So, okay. So, RS dengan RT ni. Okay. RS dengan RT ni dia dah compare. Okay. Program akan, processor akan compare. Adakah RS ni sama value dia dengan 0? Dia kata macam tu. Okay. If, dia kata macam tu. If RS sama dengan RT. Macam tu. So, dia dah kira dia yang ni assuming dia dah tahu. Okay, assuming that this is true. Macam tu Assuming this is true, branch taken. So, sekarang ni situasi dia adalah if RS is equal to RT, branch taken. So, bila kita kata branch taken, kita akan bawa immediate ni. Bawa turun immediate, which is 3 ni. Okay. 3, macam tu. Kemudian, sign extend. Shift by 2 and sign extend. So, sekarang ni dia akan buat 3 ni kita akan shift by 2. Okay. Shift by 2 bermaksud kalau 000, 00000, 0011, bila dia shift by 2 bermaksud dia ke depan. Okay, dia ke depan. Okay, so maksudnya semua bit ni shift 2 ke depan. Shift 2 ke depan. So dia akan jadi macam ni. 0011 macam tu. And then 0000, 0000. Itu maksudnya shift. Shift by 2 tu. Okay, shift tu ke kiri Bila dia buat shift by 2 tanpa ada negatif, bermaksud dia shift ke kiri. Okay, they will shift to the left. Okay, by 2 bits. Okay, by 2 bits. Tambah 2 tu bermaksud 2 bits lah. So, bila dia shift to the left, 0, 0 kat belakang. And then 1, 1. And then 0, 0, 0, 0, 0. And then lagi satu dia kata sign extended. So, dia akan sign extended supaya cukup 32 bit. Tambah lagi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, bila dia dah shift kepada 2 bit dan sign extended, barulah dia bawa ke bawah. Ke dalam ALU. Dan kemudian, current program counter. Kan tadi kita punya program counter kita adalah 0x0040004. Berapa yang tadi? Sorry. 00428. Okay, 28. Okay. So, kita punya ni adalah 28. So, dia akan bawa turun ke bawah dan dia akan campurkan. Okay, the current program counter memory address 004000028 and then campurkan dengan kita punya immediate value yang mana kita dah shift by 2 and sign extended. So, bila dia campurkan kedua-dua tu 004000028 ni dengan ni, kita punya ni, kita akan dapat effective address. Okay, kita akan dapat effective address yang mana dia akan load balik dekat dalam kita punya program counter. Okay, kita akan dapat 0040034. So, nanti dia akan refer balik pada memory dan bermula dia load daripada program counter dan kemudian program counter akan cari dekat dalam memory kita. So, first dia pergi kat sini dulu.
Okay, load dalam program counter dan kemudian program counter akan cari dekat dalam kita punya memory. Okay, the target address or the effective address that they need to jump into. Okay, so itu adalah untuk PC relative addressing. Okay, so last sekali, pseudo direct addressing. Kalau pseudo direct addressing, kita tak panggil dia sebagai direct addressing. Okay? Kalau sebut direct addressing bermaksud address tu kena ada 32 bit. Tapi disebabkan kita menggunakan J-type punya instruction iaitu J dengan JAL, okay, opcode tu memerlukan 6 bit. So selebihnya akan jadi awak punya target address. So target ni cuma ada 26 bit saja. So 26 tu kita sebut sebagai pseudo direct addressing. Okay, pseudo direct addressing. So in pseudo direct addressing, the effective address is calculated by taking the upper 4 bits of the program counter, concatenated, combined with the 26 bit of the immediate value in our target, okay, target field tu, and then tambahkan dengan lower 2 bits which is shifted 4 bits lah. Kenapa dia ada 2 bit tu? Kita kena ingat, kita menggunakan 4 byte addressing. Okay, 4 byte addressing yang mana bila 4 byte tu 4 tu kita tukar dia kepada binary, dia akan jadi 1000. 100. So 1 tu kita ignore sebab bila kita darab pun dia akan tetap jadi 1 lah. So bit yang 2 ni bila kita tambah kat belakang tu kita dah tahu dah dia akan jadi byte address. Macam tu. So therefore the new effective address will always be word aligned. So, kita ada 2 bit 00 yang kita concatenate with the 26 of target address ni, campur dengan 4 bit pertama. Okay, 4 bit pertama daripada program counter. So, therefore, the new address, effective address will always be word aligned and we can never have a target address of a jump instruction with the 2 bits anything other than 00 and creates a complete 32-bit address. Okay, disebabkan kita menggunakan shift ni, dia tak akan lari jauh lah. Maknanya dia akan tetap pergi kepada byte address, byte address, byte address. And then bila kita ambil 4 bit pertama daripada program counter, kita tak akan pergi pada tempat-tempat lain. Dia akan within the same code. Okay, the same source code tu lah. Okay. So since the upper 4 bits of the PC are used, this constrain the jump target to anywhere within the current 256 megabyte block of code. Okay, so means that size code kita tak boleh lebih 256. Okay, untuk kita menggunakan jump. Okay, untuk kita gunakan jump address ataupun JAL. Okay, so which means kalau katakan setakat kita menggunakan 256 block of code, it is only 1/16 of the total 4 GB of the address space. Okay, so itu adalah size kita punya memory dekat dalam awak punya RAM tu lah. Kalau katakan 4 GB tu lah nanti. Okay, so kalaulah katakan size coding kita lebih daripada 256 lah, katakan macam tu kan. So, if we want to jump anywhere within the 4 GB of the space, so R-type instruction yang mana menggunakan JR ataupun JALR are used where the complete 32-bit target address is specified in a register. Okay. So, macam kita akan load satu pointer ke dalam satu register tu nanti dan kemudian kita gunakan JR that register address tu lah. Okay. So, note that word align means that an address, unless you use one of the special instruction for loading or storing byte, must be a multiple of 4. So, an address that isn't a multiple of 4 can lead to an undesirable result. Okay, so dia kena macam byte addressing lah. Okay, multiple 4. 0, 4, 8, 12,
16, 32, sorry, not 16, 20, 24, 28, 32, tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4 macam tu. Okay? So, consider the following instruction. So, kita gunakan J. Kita akan banyak gunakan J ni J instruction. So, J label. Maknanya kita nak jump pada mana-mana label dekat dalam kita punya coding. So, the implementation of the instruction menggunakan macam ni. So, katakan PC punya bit depan dia. Okay. PC punya bit depan adalah 0111. Okay. Kita jangan guna ni. Let's use branching ni. Ada tak jam? Tak ada lah. Okey, tak apa, nanti kita akan tengok. Okey, saya tunjuk dekat dalam slide lah. Kita ambil dalam slide. Let's go to our Okey. Contoh yang ni sebab dia ada J loop kan. Okay, let me show in Paint. Let me show in Paint. Kecil sikit. Okay. Okay, so our coding tu kita akan start dengan PC. Kemudian 004 000 katakan 24 Start dengan PC kita 004 0024. And then ni kita punya mix punya lah, mix instruction. Start dengan loop. Loop kita kata BEQ. Register 9, register 0 END. Kemudian lagi satu, dia akan jadi, ni akan jadi 28. Okay, dia adalah add, register 8, register 8, register 10. Kemudian 8 campur 4, 12. So dia akan jadi 2C. So kat sini ADDI, register 9, kemudian register 9, negatif 1. Kemudian C 12 tambah dengan 4 dia dah jadi 16 kan. So 16 dia akan terus jadi 03. So kat sini dia akan jadi J loop. Itu. Kemudian 3, 4. Dia adalah awak punya E and D. Okay. So ini adalah kita punya command. Dan juga dia punya alamat dekat dalam PC kita tu So this is our this is the content inside your PC. Okay, 004 000. So okay, once PC tu sampai kat sini 004 000 30 katakan macam tu. So bila PC sampai dekat sini, dia punya J loop tu, katakan kat situ kan. So, kita kena ingat, bila dia jump loop, bila dia jump loop, so jump tu bermaksud kita akan gunakan jump, kita akan gunakan 2 hex So jump kita akan gunakan format opcode, tentu 2 hex. Kemudian target. Okay, target kita adalah loop. Okay, target kita adalah loop. Loop kita dekat mana? Kata macam tu. Loop kita dekat mana? Loop kita kat sini. Kat alamat ni. Okay, dia sepatutnya pada 004 000 macam tu 24. Kemudian kita tukarkan dia. Kepada binary, dia akan jadi 1, 2, 3. Kecil sangat ke? Sekejap saya besarkan lah. So this is our loop. Okay, so 004
kemudian 24. So this is the location of the loop punya memory address. Okay, so loop punya memory address dekat sini. Itu. So kita tukarkan dia dalam bentuk binary. So awak akan dapat 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 0, 1, 0, 0. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. 0110. Okay. So, dekat sini target ni cuma simpan 26 bit sahaja. Okay, target cuma simpan 26 bit sahaja. So, apa yang berlaku adalah kita akan potong 2 bit kat belakang. Dot, 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 dot. Macam tu. Okay. Dot, 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 dot. Dan kemudian 4 bit yang depan ni pun kita ignore juga. Potong lagi. Akan potong kat sini. So, bila awak kira, okay, from here to here. From here to here, awak akan dapat 4 campur 4, 8. Campur 4 lagi. Okay, 4, 8, 12, 16, 18, 20, 22. Nampak macam tak cukup ni saya kira ni. Sekejap saya salah kira Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 4, 24. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 4, 24. 24 campur dengan 2 lagi ni, dia akan jadi 26 bit. So, yang ni lah yang kita akan letak dekat sini. Okay, you will put it here. So, 0, 0, 0, 0. 0100, kemudian 0000, kemudian 0000, 0000, 0010 dengan 01. So, awak akan simpan kat sini. Awak akan simpan dekat sini. So, ini adalah awak punya instruction. Machine instruction. So, 2 hex tu akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, tambahkan semua. Dia akan jadi 32 bit lah. Okay, dia akan jadi 32 bit. Combine semua akan jadi 32 bit. Okay, so awak akan dapat jump instruction format. So, bila instruction tu dia baca balik dekat dalam tu, kalau processor tu baca balik dekat dalam tu, contoh dekat, salah. Sorry. Ni. Okay. So, bila instruction tu nak execute, ni tengok dekat sini contohnya. Okay. So, kalau katakan saya letak balik yang tadi tu data yang ni. So, 000, 0100. Okay. Saya letak kat sini. 000, 0010. Saya salah. Okay, 0100, kemudian 03, 123, 4, 0010 dengan 01. Macam tu So, katakan tadi kita dah kira dah. Lepas tu, opcode untuk J, tengok balik. Salah ni, dia 2 hex. Salah kira. Okay, so sebenarnya dia 2. Potong tu. Okay, betul kan? So, dia 2 sepatutnya nak letak kat sini 10 lah. Okay, 10 base tu. So, awak letak kat sini 000, 01, 0. Macam tu. Okay, let me check back again. Okay, 2 hex. Okay. So, 000, 01, 0. Okay. So, ini adalah kita punya instruction. So, bila dia baca, instruction tu adalah 2 hex yang mana 10 tu kan. Maksud, dia kena jump. Processor tu dia determine, this is jump. So, what the processor do is that they take the immediate value yang 26 bit ni. Okay, immediate value yang 26 bit ni, katakan, saya dah kira kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24. 24 campur 2 dah jadi 26. Kemudian apa yang dia buat adalah, dia akan shift by 2. Okay, shift to the left. So, bila dia shift to the left,
awak akan dapat, bila dia shift to the left, dia akan tambahkan 2 bit kosong kat belakang. Okay. Bila shift by 2 tu, dia sebab dia positif positif tu. So, kita akan tambahkan 2 bit kosong kat belah kanan sekali. Okay. Bila dah kat belah kanan sekali. Dan kemudian, sign extended. Itu. Sign extended. Jadi 32 bit. So sekarang ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 kali 4, 28. So kita kena tambah 4 bit kat depan lagi. Macam tu dia akan tambah lagi 4 bit kat depan. Untuk cukupkan 32 bit. Baru dia bawa turun ke bawah. Macam tu. So bila dia dah bawa turun ke bawah. Program counter. Program counter dia akan ambil 4 bit kat depan dia. So, 4 bit kat depan dia tu, program counter kita adalah 004, 000, 2, sorry, bukan 2 kan tadi? Dia tadi adalah 30. 30 katakan macam tu. So, in binary, hexa, 1 digit hexa kat depan ni dah kira 4 binary 4 bit binary. So, dia akan jadi 0000 macam tu. So, 000 macam tu, dia akan concatenate. Dia akan concatenate, dia pluskan. Dia pluskan ataupun concatenate 000 tu dengan yang ni. Dengan yang ni, yang atas ni. So, apa yang kita akan dapat adalah depan dia bit 4 bit depan dia tu akan replace dengan upper 4 bit daripada program counter. Upper 4 bit dia akan dapat sebagai program counter. So, what happen is that bila dia concatenate 4 bit kat depan daripada PC, so awak akan dapat 000 macam tu, 0000, 0100, 0000, 0000, 123, kemudian 0010 dengan 0100. So, tukarkan dia kepada hexa, awak akan dapat 0x 004 00024. Macam tu. So, this is the effective address. Effective address. So, kalau tengok balik dekat coding kita, effective address kita adalah yang ni. Effective address kita adalah 004, 002, 4. Maknanya PC tu, dia akan jump balik ke situ, alamat tu. So, itu adalah untuk jump. Habis kita punya session, lab. So, walaupun kita dah habis, you need to do these exercises, You need to do these exercises. Let me explain. Yang 8.5 tu, kat sini saya besarkan sikit. Semua orang boleh download Semua orang dah boleh download dekat kita punya YouLearn. Mana YouLearn? Ni. Lab assessment 8. Kat situ kalau awak buka, ni lab exercise 8 Semua orang boleh download. So let's discuss. Sambil tu awak tulis, awak dah note down apa yang penting kat situ. So on the following instruction. Saya besarkan sikit ke? There are 6 lines of assembly code along with the space for the machine code. So saya letak kolom pertama untuk address. Yang ni kita anggap dia decimal. Kita anggap dia decimal. Still saya tambahkan dia 4. Sebab dia 4 byte lah. So 4 byte, 4 byte, 4 byte. So 800, 804, 808, 8012, 816, 820. Kalau nampak pun dah tahu dah ni adalah decimal lah. Kemudian ni adalah label and then ini adalah untuk instruction kita lah. Ataupun kita kata dia punya main code dia. So soalan A, identify the instruction type. Kalau yang jenis yang macam ni, instruction type dia apa? So awak check balik dekat awak punya
MIPS reference data. Tengok dekat bahagian format. Untuk command SLL, cari. So, control F, SLL. Macam tu. Dia akan pergi ke situ. Tengok. Dia kata, oh, R. Kan? So, nanti awak buat satu table kat sebelah address dan instruction tu. Salin balik. Buat satu table. Setiap satu line tu, address, instruction, kemudian dia kata instruction type. Okay, instruction type. Okay, so letakkan dia punya instruction type. Kemudian break the space into the proper field. Okay, proper field bermaksud dia akan jadi, kalau dia R, ada berapa banyak field kita ada. Macam tu. Kalau R, dia ada berapa banyak field kita ada. So, awak masukkan. SLL ni nak letak kat mana? T1 nak letak mana? S3 nak letak mana? 2 ni nak letak mana? Macam tu. Kemudian kalau ADDU, saya kena pakai format mana? So, pecah-pecahkan. Okay, pecahkan macam yang kita buat dekat dalam slide tu. Macam ni. Okay, kalau BEQ macam ni, kita gunakan 4 field. Kalau J format, kita pakai 2 field. So, pecahkan ikut format yang betul. Okay, so semua jenis RIJ saya dah letak dekat dalam tu. Awak tinggal nak tahu je, yang ni pakai R ke I ke J. And then, pecahkan dia. Ikut proper field tu lah. Kemudian, identify the addressing mode for the following. Dia kata macam tu. So, bila untuk ADD, dia addressing mode apa? Lain tadi kan saya dah terangkan. Addressing mode ni referring to section 8.4. Ni. Allah. Ni starting this section. Ni nampak addressing mode. So, baca balik dalam addressing mode tu, dia bawah apa? Okay, instruction ni bawa addressing mode mana? Dia kata tu. Kalau ADD apa? ADDI pakai mode mana? Load word pakai mode mana? J pakai mode mana? B branch not equal pakai mode mana? Okay, kemudian dalam soalan 3, the following program is an example of MIPS PC relative addressing where it is translated from C++. Yang mana line C++ cuma satu ni saja, tapi bila kita assemble into assembly language, means code punya style, dia akan jadi macam ni. Lah. Okay, so apa yang awak kena buat adalah complete the table below with the values of each instruction in decimal. Okay, dia dalam decimal Sebab biasa saya kita buat dalam bentuk binary kan. Yang ni dia trick awak. Okay, dia nak susahkan awak. Kali ni awak buat. Okay, kalau instruction pertama dia cakap, the first part has been done for you. First part dia adalah yang ni. Loop. Loop is a label. So, selalunya, assembler dia akan ignore yang perkataan label ni. Dia just tengok yang seterusnya, which is the instruction is ADD, T1, S3, and S3. Okay, bermaksud dekat, kecilkan sikit lah. Ini atas tu kan. Okay, kecilkan lagi. Okay. So, dekat sini, add. Okay, dia akan letak dekat function 32 and then opcode kita kosong. Kemudian, T1 akan letak dekat sini. S3 akan letak pada RS and RT. Kemudian, shift amount dia kosong. Sebab dia dah determine add tu adalah R format. So, dia pecahkan jadi 6 segment. Okay, 6 field lah. Okay, and then for the next one adalah ADD juga. So, awak isi balik. Okay, awak akan isi the value in decimal. Kalau value tu dalam bentuk hexadecimal, convert dia jadi decimal lah. So, awak isikan dia mengikut instruction tersebut. Yang penting sebenarnya adalah nak tengok PC relative addressing yang mana kita tengok dekat BNE tu. Okay, and also pseudo direct addressing JLoop. Okay, so awak kena isi lah. Okay, awak kena isi. Okay, so bila awak nak kena isi, awak kena isi dia punya, kita panggil address. Okay, kita punya address dekat dalam tu. Ambil yang 26 bit tu nanti. Okay, so itu sahaja.
okay, so a machine instruction 018 to D5022 has been executed. Convert the instruction to binary. So, and then determine what type of format of this instruction. So, bila awak bagi jawapan tu, justify kenapa. Senang je kalau awak nak justify pun. Awak just tengok opcode dia sahaja. And then, kemudian bila dah determine dia punya format, barulah awak convert the machine instruction to assembly language. The one that I have teach you on the lecture session. Kemudian, at the end of the lecture session, saya ada bagi tahu macam mana nak convert, okay, macam mana nak convert assembly instructions toward ni, tukar dia balik kepada machine instruction. Yang ni So, how to convert an assembly instruction to a machine instruction. Yang tu adalah pada awal-awal tu, yang mana saya terangkan, oh, toward ni jenis format apa. So, tukarkan dia kepada format dan kemudian baru kita convert dia kepada machine instruction. Yang ni, kalau kita dapat machine instruction, tukarkan dia, convertkan dia balik kepada assembly language. Yang mana, kalau ada slide, dia pergi pada yang decoding ni. Jawapan dia dekat sini. Jawapan dia adalah pada decoding machine language. Untuk ni, soalan 4. Okay, soalan 4 refer kepada video slide decoding machine language. Okay, decoding machine language. Untuk nombor 5, okay, yang ini refer kepada yang sebelum-sebelum tu. Yang ni, yang awal-awal yang saya ajar ni. I format, R format, semua tu. Ni dekat slide-slide yang awal tu. Okay. So, saya dah update dekat dalam week 9 tu. So, actually dekat dalam week 9 tu, saya dah buat YouTube channel. So, untuk yang instruction punya representation tu, chapter pasal R format, I format, tu semua tu, saya dah letak dekat dalam lecture 7. Saya dah letak dalam lecture 7. So, kalau buka dekat dalam lecture 7 tu, buka dekat dalam YouTube tau. So, buka dia dekat dalam YouTube. Maksudnya, macam mana nak buka dia ni Macam mana saya nak buka dia dalam YouTube tu? Copy video URL. Copy. Okey lah, boleh lah saya copy. Okay. So, kalau saya copy, saya buka kat sini, macam tu kan. Kat belah kanan tu ada dia punya list tu. Instruction representation. Okay, so this is my previous session yang kita dah combine. Okay, and then I have segment 8. Okay, saya dah pecahkan. Okay, divided into a segment. So, untuk soalan 4 adalah bahagian yang ni, decoding machine language. Yang ni, soalan 4. And then untuk soalan 5, kena tengok daripada awal lah. Kena tengok daripada awal, adakah dia jenis R format, I format ataupun J format. So, macam mana kita nak convert. So, boleh refer balik lah dekat dalam video tu nanti. Okay, so make sure semua orang dah download MIPS reference sheet. Okay, so MIPS reference sheet dekat dalam resources. Okay, dekat dalam resources. Download balik and then supaya semua orang boleh guna dan cuba jawab untuk soalan dalam lab exercise 8. Okay, so I will be online. Saya akan online, cuma saya dah tak, saya diam je lah. Okay, saya diam. So, kalau semua orang nak off kan and then nak tengok video masing-masing, tak apa, saya ada. Okay, anything just WhatsApp je. Dekat dalam grup tu nanti saya online balik and then saya terangkan lah kalau ada yang tak faham lagi dekat dalam part yang soalan-soalan tu. Okay, boleh Boleh ke? Madam. Okay. So kita ada dalam around 20 minutes je. So I will end the session. Saya stop the recording ni lah. Okay, sebab dia lambat.